Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam siri nota bijak bagi mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 6. Kali ini kita akan membincangkan tentang unit 25 Keajaiban Sains dengan tajuknya Bahaya Ribut Petir. Bersama saya Cikgu MHS. Standard kandungan kita pada kali ini adalah 5.1. Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. Manakala, standard pembelajaran kita adalah 5.1.5. Memahami dan menggunakan pelbagai jenis kata adjektif dan kata penguat mengikut konteks dengan betul. Isi pembelajaran kita pada kali ini akan merujuk halaman 150 buku teks Bahasa Melayu tahun 6 dengan tajuknya Bahaya Ribut Petir. Perkara yang akan menjadi fokus kepada perbincangan kita adalah yang pertama, murid membaca teks dan memahami cerita. Ini adalah teks yang telah disediakan di buku teks kamu, di mana sebentar lagi kita akan baca bersama-sama dan fahami cerita yang diberi. Yang kedua, menggunakan pelbagai kata adjektif dan kata penguat dengan betulnya untuk melengkapkan cerita. Di buku teks kamu juga telah diberi pendahuluan cerita di mana kamu perlu melengkapkan cerita tersebut dengan kata adjektif dan kata penguat yang diberi. Sebagai permulaan, mari kita rujuk petikan yang diberi di halaman 150 buku teks kamu. Ini adalah bahagian pertama petikan yang diberi dengan tajuknya Bahaya Ribut Petir. Mari kita baca bersama-sama. Angin malam yang dingin menderu masuk menerusi tingkap yang terbuka. Sarmila yang sedang berbaring di atas katil bingkas bangun kerana mahu menutup tingkap biliknya. Sewaktu mahu menarik daun tingkap yang terkuak, Sarmila sempat mendongak ke langit. Dalam samar-samar cahaya bulan, kelihatan awan hitam cumulonimbus sedang berarakan. Sekali sekala, panahan kilat menerangi suasana langit malam. Setelah menutup tingkap, Sarmila kembali ke katil lalu meneruskan pembacaannya. Berdasarkan apa yang kita baca tadi, salah satu perkara yang menjadi fokus kita adalah untuk memahami petikan ataupun teks yang kita baca. Ada terdapat beberapa perkataan yang cikgu rasa kamu baru pertama kali ataupun jarang-jarang dengar. Untuk memberikan kefahaman yang lebih jelas kepada kamu, mari kita cari maksud perkataan-perkataan tersebut. Perkataan pertama seperti menderu. Apakah yang dimaksudkan dengan perkataan menderu? Menderu bermaksud bunyi tiupan angin yang kuat. Perkataan kedua, daun tingkap. Ini adalah gambar yang menunjukkan daun tingkap. Daun tingkap ini adalah daun tingkap rumah yang moden. Jika dulu daun tingkap adalah diperbuat daripada kayu. Sekiranya rumah kamu menggunakan tingkap nako, itu bukan dikira daun tingkap. Seterusnya kita lihat perkataan terkuak. Apakah maksud perkataan terkuak? Terkuak bermaksud terbuka disebabkan ditiup angin. Seterusnya, perkataan mendongak.
Mendongak pula bermaksud memandang ke atas. Dan perkataan terakhir yang cikgu telah tandakan di situ ialah awan hitam cumulonimbus. Bagaimana rupa awan hitam cumulonimbus? Ya, inilah rupanya awan hitam cumulonimbus. Ya. Okey, seterusnya kita akan membincangkan pula tentang petikan bahagian yang kedua di buku teks kamu. Ini adalah bahagian kedua petikan di buku teks kamu. Petikan ini menerangkan tentang apakah yang dikatakan sebagai ribut petir. Mari kita baca bersama-sama. Ribut petir merupakan fenomena alam yang biasa berlaku di negara kita. Ribut petir ditakrifkan oleh Pertubuhan Kaji Cuaca Sedunia atau WMO sebagai kejadian nyahcas elektrik secara tiba-tiba yang menghasilkan lintasan cahaya iaitu kilat dan bunyi guruh. Ribut petir berpotensi untuk menghasilkan hujan lebat, kilat sabung menyabung dan biasanya angin kencang. Di Malaysia, fenomena ini biasanya berlaku sepanjang tahun dan lazimnya berlaku pada waktu petang dan awal senja. Sewaktu kejadian ribut petir, kita perlulah sentiasa berwaspada untuk menghindarkan malapetaka. Hentikan semua aktiviti luar apabila mendengar guruh di langit. Jangan tunggu sehingga berlaku panahan petir, barulah kita mahu mencari perlindungan. Apabila kedengaran bunyi guruh, hal ini bermakna bahawa kita berada dalam lingkungan kawasan panahan petir. Petir dapat bergerak antara 16 km hingga 19 km ke hadapan sebelum ribut melanda. Mari kita fahami apakah telah yang dinyatakan dalam teks ini. Apakah rumusan yang kita boleh buat berdasarkan teks ini? Baik, kita lihat dulu terlebih dulu gambar mengenai ribut petir. Ribut petir adalah kejadian cuaca buruk yang berkaitan dengan kilat, angin kencang dan hujan lebat. Ketika ribut petir melanda, ada beberapa tindakan yang kita patut lakukan. Yang pertama, berlindung di dalam bangunan. Yang kedua, keluar dari kawasan berair. Yang ketiga, jangan memegang sebarang logam atau besi. Dan yang keempat, jangan berkumpul dalam satu kumpulan. Ini adalah antara rumusan yang kita boleh buat berdasarkan apa yang kita baca mengenai ribut petir. Oleh kerana salah satu aktiviti yang perlu kamu lakukan ialah melengkapkan cerita dengan menggunakan kata adjektif dan kata penguat, adalah lebih baik sekiranya terlebih dahulu cikgu menerangkan apakah yang dimaksudkan dengan kata adjektif dan kata penguat. Kata adjektif menerangkan sifat atau keadaan bagi satu kata nama atau frasa nama. Terdapat 9 jenis kata adjektif. Yang pertama dikenali dengan kata adjektif sifat atau keadaan yang menerangkan sifat atau keadaan. Contohnya cerdik, bijak, cantik dan rajin. Yang kedua, kata adjektif warna menerangkan tentang warna. Contohnya biru, merah, kuning, hijau dan putih. Yang ketiga, kata adjektif ukuran yang menerangkan tentang ukuran. Contohnya tebal, nipis, tinggi, rendah, panjang dan pendek.
Yang keempat, kata adjektif bentuk yang menerangkan tentang bentuk atau rupa. Contohnya, bulat dan bujur. Seterusnya yang kelima, kata adjektif waktu menerangkan tentang konsep masa. Contohnya, baru, lambat, lama, lewat dan silam. Yang keenam, kata adjektif jarak menerangkan konsep ruang antara dua benda atau keadaan. Contohnya, jauh dan dekat. Yang ketujuh, kata adjektif cara menerangkan keadaan, kelakuan atau ragam. Contohnya, pantas, perlahan dan jarang. Yang kedelapan, kata adjektif perasaan menerangkan konsep perasaan. Contohnya, pemalu, ragu-ragu, rindu dan sayang. Dan yang terakhir, kata adjektif panca indera menerangkan konsep rasa, pandang, dengar, bau dan sentuh. Contohnya, bising, wangi, kasar, masam, pahit, manis dan licin. Seterusnya, cikgu akan menerangkan tentang apakah yang dimaksudkan dengan kata penguat. Kata penguat ialah perkataan yang digunakan untuk menguatkan maksud kata adjektif. Kata penguat boleh hadir sebelum atau selepas kata adjektif. Terdapat 3 jenis kata penguat. Yang pertama terletak di hadapan. Contohnya, terlalu, paling dan agak. Ayat contoh bagi terlalu ialah buku itu terlalu tebal. Contoh ayat bagi paling, masakan ibu saya paling sedap. Dan contoh ayat bagi perkataan agak adalah kain yang dipakainya agak nipis. Seterusnya, jenis yang kedua adalah belakang. Antara contoh kata penguat yang digunakan di belakang kata adjektif, contohnya sekali, benar dan nian. Bagi contoh ayat untuk perkataan sekali, contohnya rumahnya jauh sekali. Untuk perkataan benar, rajin benar dia membantu ibunya. Dan bagi perkataan nian, pemandangan di tepi laut indah nian. Seterusnya, jenis yang terakhir adalah jenis bebas. Contoh kata penguat jenis bebas adalah seperti amat, sangat dan sungguh. Bagi perkataan amat, contoh ayatnya seperti hasil kerjanya amat teliti. Bagi perkataan sangat, kota itu sangat berat. Dan bagi perkataan sungguh, contoh ayatnya adalah baju kebaya itu sungguh cantik sungguh. Jadi ini adalah penerangan kepada kata adjektif dan kata penguat di mana kita akan menggunakan kata adjektif dan kata penguat dalam karangan ataupun cerita yang bakal kamu lengkapkan nanti. Setelah kamu membaca dan memahami teks yang diberi serta mengetahui maksud kata adjektif dan kata penguat, kini tibalah masanya untuk kamu melengkapkan cerita menggunakan kata adjektif dan kata penguat yang diberi. Ini adalah arahan yang terdapat di halaman 150 buku teks kamu. Apakah arahannya? Arahannya adalah kamu dikendaki menggunakan pelbagai kata adjektif dan kata penguat dengan betulnya untuk melengkapkan cerita. Ini adalah beberapa kata adjektif dan kata penguat yang telah disediakan untuk kamu gunakan dalam cerita kamu nanti. Dan ini pula adalah pendahuluan yang diberi. Cikgu bacakan untuk kamu tentang pendahuluan cerita kamu nanti. Tumtam, bunyi guruh yang amat kuat berdentum-dentam. Serentak dengan itu, suasana di dalam bilik Sarmila menjadi gelap gelita. Aduhai,
bekalan elektrik terputus pula. Sarmila merungut sambil teraba-raba dalam kegelapan. Sarmila berasa sungguh cemas. Ayat terakhir yang diberi adalah Sarmila berasa sungguh cemas. Oleh itu kamu perlu memulakan karangan kamu dan melengkapkan cerita kamu nanti bermula dengan ayat Sarmila berasa sungguh cemas. Nah, kini tiba masanya untuk kamu melengkapkan cerita sebagaimana yang diarahkan dengan menggunakan pendahuluan, kata adjektif dan kata penguat yang diberi. Ini adalah contoh cerita yang telah dilengkapkan. Namun begitu, terdapat beberapa tempat kosong yang perlu kamu isikan dengan menggunakan kata adjektif dan kata penguat yang diberi. Kamu boleh lengkapkan cerita ini nanti dan kemudian kamu salin dan tulis di buku latihan penulisan kamu. Alhamdulillah, selesai sudah perbincangan kita di mana tadi kamu telah diterangkan tentang apakah yang dimaksudkan dengan kata adjektif dan kata penguat. Kamu juga telah membaca dan memahami petikan yang diberi. Dan akhir sekali, kamu telah diminta untuk melengkapkan cerita yang diberi dengan menggunakan kata adjektif dan kata penguat yang diberi. Perbincangan kita tadi adalah menggunakan rujukan buku teks Bahasa Melayu tahun 6 halaman 150. Semoga apa yang disampaikan tadi akan memberi manfaat kepada anda semua. Seperti biasa, jangan lupa like video ini dan subscribe My Sana Sini channel. Bahan menarik, murid tertarik, pasti hasilnya terbaik. Bertemu lagi kita pada masa akan datang. Sekian, terima kasih.